Siapa terbalik ni? Sekejap. Semalam okey ya. Okey, testing testing. Suara boleh dengar tak? Saya punya kabel nak sambung mic tu hilang. Cuba komen suara sikit. Okey, suara clear. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita sambung pada buku kita ini 132 Langkah Penyucian Jiwa karangan Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pada malam ni kita masuk kepada tajuk yang keempat. Di bawah tajuk jangan bersikap kurang adab dengan para wali Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia ini ada satu golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dan Allah taala lantik dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni kita panggil wali Allah. Wali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, man adali waliyan fa'adantuhu bil harbi minni, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memusuhi para waliku, maka aku isytiharkan perang dengan dia. Jadi maknanya antara benda yang ataupun perkara yang Allah Ta'ala isytihar perang dengan kita ialah kalau kita memusuhi para wali-wali Allah. Jadi sebab itu kita kena beradab dengan para wali Allah. Saya bawa satu kisah tuan-tuan semua. Bagaimana kepentingan kita beradab dengan wali Allah dan juga para ulama dan juga para khususnya para nabi. Baik, saya bawa kisah dulu dengan kita kisah bagaimana tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun apa benda beradab dengan Nabi Musa AS. Ketika mana tukang sihir Firaun nak bertanding kehebatan dengan Nabi Musa AS ni, maka apa kata tukang sihir Firaun? Dah sampai di lapangan dah tempat pertandingan ni. Kata tukang sihir Firaun, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa. Itu Allah Taala sebut dalam Quran surah apa tengok. Kata dia, wahai Musa, silalah campak dulu atau kami campak dulu. Tengok macam mana tukang sihir Firaun beradab dengan Nabi Musa AS. Lalu dengan sebab beradab tukang sihir Firaun tadi dengan Nabi Musa AS tadi,
Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada tukang sihir Firaun tadi apa benda? Iman. Sebab itu lepas pada itu tukang sihir tadi mendapat keimanan. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menyebutkan di sini bahawasanya kepentingan menjaga adab dengan para nabi, para wali, para ulama. Jadi kita berjaga adab dengan para ulama dan juga para wali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan kita, insya-Allah. Ini satu benda yang pentinglah dalam kehidupan kita. Jadi kita baca sikit tuan-tuan semua apa yang disebut oleh pengarang kita. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kita boleh mengenali para wali? Wali itu biasanya tidak dikenali. Inilah realiti yang berlaku. Tuan-tuan semua, wali ni kita tak kenal dia. Kan? Kita tak boleh. Dia tak ada cok mohon kat atas dahi. Wali Allah ada. Dia tak ada pakai kat baju. Wali Allah dia tak ada. Begitu juga dengan wali Allah itu sendiri, kadang-kadang dia tak tahu pun dia itu wali. Dia tak tahu dia itu sendiri wali. Boleh berlaku macam tu. Dia tak sedar. Sebasal wali ni dia bukan macam Nabi. Nabi ni memang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, dah lantik dia jadi Nabi. Maka dia sedarlah bahawasanya diri dia tu seorang Nabi. Tetapi wali Allah ni berbeza dengan Nabi. Dia kadang-kadang dia tak sedar. Dia tak tahu pun bahawasanya dia tu adalah wali. Itu yang banyak berlakunya. Kita tak tahu. Kalau kita tanya, Tuanku ni wali ke? Tahu saya kan. Dia pun tak tahu. Kalau dia tahu sendiri pun, dia tak boleh cerita ke orang. Tetapi kebanyakan wali dia tak tahu diri dia sendiri pun adalah wali. Okey? Jadi wali itu biasanya tidak dikenali. Inilah realiti yang berlaku. Oleh sebab itu, sebagai langkah berhati-hati, hendaklah anda mengandaikan setiap orang yang kelihatannya tidak fasik adalah wali Allah. Ini. Okey. Jadi kita tengok orang, kita kena anggap dia itu adalah wali Allah. Jadi sebab tu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Butini dia sebut dalam kitab dia lain, tiap-tiap kali kamu melihat orang, tiap-tiap kali kamu tengok orang yang kamu tengok tu, anggaplah dia adalah wali Allah. Kalau kamu tersalah menganggap dia itu wali Allah, tidak ada apa-apa masalah. Tapi kalau dia itu wali Allah, kamu tersalah menganggap dia, melayan dia sebagai orang yang bukan wali Allah, ini masalah. Jadi maknanya kita tengok setiap orang dan kita anggap dia adalah sebagai wali Allah. Jadi saya teringat, bukan teringat, saya ni sekarang lah teringat. Yang tadi ada kawan saya share kata-kata Allah yarham Datuk Ismail Kamus. Apa dia kata? Kita lihat orang sebagai ahli syurga. Dan kita lihat diri kita sebagai belum layak lagi masuk dalam syurga. Gitu kot lebih kurang. Saya tak ingat tadi. Ada tadi. Mungkin kawan-kawan yang saudara Akmal ke apa boleh kongsikan apa yang tadi yang di-sharekan. Perkataan tu tadi saya tak ingat. Jadi kita lihat orang sebagai ahli syurga. Kan? Gitu macam tu. Kita tengok orang sebagai ahli syurga. Dan kita tengok kita sebagai belum layak lagi masuk ke dalam syurga. Begitulah kot lebih kurang. Hal ini demikian kerana apabila anda berbuat demikian, maka anda berkewajipan menjaga adab agar tidak berkelakuan tidak sopan dengannya. Hal ini demikian kerana kebiasaannya kita tidak mengenali para wali. Malah para wali itu sendiri kadang-kadang tidak mengetahui bahawa mereka merupakan para wali. Merupakan wali Allah. Ini dia kata, bahkan wali itu sendiri pun kadang-kadang dia tak tahu dia tu wali Allah. Dia tak tahu tuan-tuan semua. Itulah kebanyakannya. Kebanyakan wali dia tak tahu dia tu wali Allah. Cuma ada sebahagiannya, mungkin ada sebahagian yang Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya dia tu wali Allah. Dan tidak semestinya wali Allah ni kita nampak karamah dia. Dia boleh berjalan atas air, dia boleh terbang kat langit dan sebagainya. Tidak semestinya. Sebab, tuan-tuan semua, kadang-kadang wali Allah ini tidak ada karamah. Tetapi karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, karamah yang paling besar sekali. Tuan-tuan semua,
Apa benda karamah yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala berikan kepada para wali? Iaitu istiqamah. Istiqamah. Kita biasanya kalau wali ni kita tanya, dia ni wali ke? Dia boleh buat apa? Kan kita tanya dia. Biasanya kalau orang kata orang ni wali-wali, kita tanya dia, dia boleh buat apa? Dia boleh terbang kat langit ke? Dia boleh hidupkan orang mati ke? Dia boleh keluarkan air ikut celah jari ke? Sebenarnya, pada pandangan ilmu para wali, benda-benda ni benda-benda lekeh je. Sebab apa? Sebab terbang kat langit, syaitan pun boleh terbang. Kan? Boleh terbang di langit, jin pun boleh terbang. Boleh berjalan atas air, kan? Banyak lagi yang boleh berjalan atas air. Ikan boleh hidup dalam air. Syaitan pun boleh berjalan, berterbangan dan sebagainya. Tetapi karamah yang paling besar pada pandangan ulama dan wali Allah ialah istiqamah. Sebab itu mereka menyebutkan macam ni. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik lagi daripada 1000 keramat yang lain. Jadi istiqamah tu payah. Maknanya istiqamah maksudnya macam mana? Kita buat suatu amalan itu berterusan. Berterusan sampai tak ada sudah lah. Yang kita ni biasanya, saya lah tuan-tuan semua. Tuan-tuan saya tak tahu. Kita ni, saya ni biasanya, kita buat amal ni bermusim. Time rasa rajin, kita buat. Bila dah malas, kita tak buat. Yang ni tak ada istiqamah macam ni. Ini bukan cara wali. Wali ni dia buat dan berterusan. Itu istiqamah. Itu penting. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala ada menerangkan ciri-ciri mereka menerusi firman-Nya. Walaupun begitu, adalah Allah Ta'ala sebutkan, kita pandang orang lain mulia, sedangkan kita ini hina. Okey, macam itulah, lebih kurang. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala ada menerangkan ciri-ciri mereka menerusi firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Itu sifat wali Allah. Itu pertama, dengan masalah dunia ni dia tak ada bimbang apa. Dan dia tak ada sedih apa dengan masalah dunia. Ini orang sifat wali Allah. Itu pertama, sifat wali Allah. Dunia ni bagi dia tak ada apa. Itu payah tu tuan-tuan semua. Tak. Kita ni dunia lah rasa segala-galanya. Tapi sifat wali Allah, dunia ni ibarat bayang-bayang. Kan? Diambil pun tak dapat, dikejar pun tak dapat. Itu ibarat bayang-bayang. Kemudian lagi apa sifat wali Allah yang disebut di sini dalam ayat Quran? Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Itu sifat wali Allah. Jadi karamah itu di mana? Karamah itu hanya anugerah Allah. Itu saja. Tak semestinya dia dapat karamah. Kadang-kadang tak dapat karamah. Boleh jadi dia ni wali Allah, tetapi tak ada apa-apa yang luar biasa yang kita tengok pada dia. Tetapi dia istiqamah, berterusan, buat amal ibadat itu. Jangan tuan-tuan cari karamah saja. Itu. Baik. Terdapat dua ciri utama para wali, iaitu mereka beriman dengan keimanan yang hakiki dan mereka bertakwa, iaitu sentiasa mengikuti peraturan Allah serta berjaga-jaga daripada sebarang penyelewengan. Dalam ayat ni dia sebut dua sifat utama para wali. Itu yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna orang yang nak jadi wali mesti iman dia betul dulu. Mesti iman dia betul. Jadi orang yang nak jadi wali, syarat pertama dia kena belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya ilmu akidah ni kena selesai dulu, betul. Kalau ilmu akidah tak betul,
maka tak boleh jadi wali. Akidah sesat, Mu'tazilah ke, kan, Qadariyah ke, Jabariyah ke, iman dia tak apa betul. Sebab syarat yang pertama, alladhi, apa benda Allah Ta'ala sebut tadi? Alladzina amanu, mereka yang beriman dengan iman yang sebenar, iman yang betul mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Syarat yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka itu sentiasa bertakwa. Bertakwa ni apa benda maksud takwa? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu maknanya bertakwa. Jadi dua syarat utama yang mesti ada pada wali, iaitu akidahnya akidah yang sahih. Yang kedua, amalannya amalan betul menepati sunnah ataupun apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah wali ni boleh diusahakan. Kita berusaha untuk jadi wali, boleh. Buatlah amalan banyak-banyak, tiru amalan para wali, insya-Allah kita boleh jadi wali. Kita nak jadi pomen, tiru apa yang dibuat oleh pomen. Dia baiki macam ni, kita tiru tu, lama-lama kita buat jadi. Kita nak jadi apa saja, kita tiru, kan? Kita ikut apa yang mereka ajar. Jadi kita tiru mereka dan kita ikut apa yang mereka ajar, insya-Allah boleh jadi wali, insya-Allah. Janganlah anda melihat bahawa wali ialah orang yang dapat terbang di udara dan muncul pada dirinya beberapa perkara-perkara luar biasa sebagaimana yang disangka oleh orang awam. Jangan macam tu. Ada soalan. Perempuan boleh jadi wali ke? Boleh. Maryam tu perempuan lah. Maryam tu perempuan. Maryam bukan Nabi. Maryam tu adalah wali. Sebab apa? Sebab Nabi tidak ada kalangan perempuan. Kan? Satu hari Nabi Zakaria dia masuk ke dalam tempat Siti Maryam. Siti Maryam ni kan dikurung di satu tempat. Bukan kurung, maknanya dia duduk dalam satu bilik. Pasal di Masjidil Aqsa tu, yang menjadi khadam kepada Masjidil Aqsa semua lelaki. Dia seorangnya perempuan oleh kerana mak dia bernazar. Kalau dapat anak nak jadikan khadam pada Baitul Maqdis. Tiba-tiba anak dia perempuan. Dah nazar, kena tunaikanlah nazar. Jadi Nabi Zakaria sebagai ketua ataupun penjaga kepada Masjidil Aqsa, letakkan dia di satu bilik. Jadi Nabi Zakaria pun masuklah. Masuk ke dalam bilik Maryam tu. Allah Ta'ala cerita apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk, tengok buka pintu bilik, tengok ada makanan. Padahal tak ada siapa boleh masuk. Allah Ta'ala hantar makanan daripada alam ghaib. Itu wali lah. Nabi Maryam tu wali. Boleh. Dan ramai perempuan-perempuan jadi wali selain pada Maryam. Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Nafisah, macam-macam. Ramai lagi wali-wali Allah perempuan. Wali ni tidak syarat lelaki. Cuma ramai lelaki tu saja. Tapi tidak syarat. Boleh jadi di kalangan orang perempuan pun boleh jadi. Yang penting berusaha. Beramal. Baik. Kemudian begitu juga bukanlah menjadi syarat bagi wali itu memiliki karamah. Begitulah juga semestinya setiap orang yang memiliki karamah itu adalah seorang wali. Kerana boleh jadi dia termasuk golongan Dajjal. Begitu juga kata dia, bukan semestinya orang yang ada karamah itu wali. Kadang-kadang ada orang yang ada karamah itu, dia termasuk dalam golongan Dajjal. Iaitu anak-anak Dajjal kecil. Dajjal ni tuan-tuan semua, bos Dajjal yang besar yang akan keluar nanti. Bila dia keluar nanti, dia boleh buat benda yang pelik-pelik macam-macam. Antara benda pelik yang dia boleh buat, Dajjal ni, ialah boleh hidupkan orang mati, boleh turunkan hujan di kawasan penyokong dia, boleh sekat orang hujan daripada kawasan yang tak sokong dia. Maknanya, banyak benda yang luar biasa Dajjal ni boleh buat. Jadi sebab itu, bukan semestinya kalau dia ni boleh buat benda yang luar biasa, dia adalah wali. Sebab mungkin dia daripada kalangan Dajjal. Jadi yang wali yang disebut dalam Quran, sifatnya ada dua, iaitu pertama beriman dengan iman yang sahih, yang kedua bertakwa kepada Allah, iaitu menjauhi maksiat, buat segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil bertakwa. Okey. Baik, sikap berhati-hati ini sangat penting.
jika anda bersangka baik kepada orang yang tidak mempunyai kelayakan sebagai wali, maka Allah sama sekali tidak akan menghukum anda. Justru bersangka baik itu adalah bagus. Kan? Kalau kita jumpa orang, kita sangka dia wali, tak ada masalah. Kalau dia bukan wali pun tak ada masalah. Kan? Sebab kita disuruh pun bersangka baik dengan orang. Kan? Okey? Baik. Tetapi jika anda telah bersangka buruk kepada seseorang, lalu ternyata bahawa dia termasuk dalam golongan wali Allah, maka ini adalah satu musibah. Kalau kita bersangka buruk ke orang, orang tu kita sangka buruk kat dia. Tiba-tiba dia wali Allah. Ini satu masalah kat kita. Sebab apa? Sebab saya dah sebut pada mukadimah tadi, antara benda yang Allah Ta'ala isytihar perang dengan orang itu ialah orang yang memusuhi para wali Allah. Jadi kita sekarang dah memusuhi dia. Allah Ta'ala isytihar perang dengan kita. Maksudnya Allah Ta'ala benci sangat ke orang macam tu. Tapi kalau orang tu bukan wali Allah, tetapi kita anggap dia wali Allah, itu tak ada masalah. Kalau tersilap pun tak ada masalah. Sebab itu Syekh Ramadan Al-Buti ni sebut dalam kitab yang lain, tiap-tiap kali kamu tengok orang, anggaplah dia wali Allah. Okay? Dan tadi saya kongsi juga perkataan apa benda Ustaz Ismail Kamus, okay, yang ditulis balik oleh sahabat saya ni. Saudara Akmal, kita pandang orang lain selamat daripada balasan api neraka, sedangkan kita belum tentu selamat. Itu kata-kata Allah yarham Ustaz Ismail Kamus. Kita pandang orang lain selamat daripada api neraka, tetapi kita pandang diri kita belum tentu selamat daripada api neraka. Okey, insya-Allah. Baik. Kemudian kenapa masalah? Okey, dia sebut hadis yang saya baca tadi, iaitu tersebut dalam satu hadis kursi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Kalau siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang dengan dia. Sebab itu jadi masalah. Masalah macam mana? Sebab kalau kita memusuhi dia, memusuhi orang itu adalah wali Allah, tiba-tiba kita memusuhi dia, maka Allah Ta'ala isytihar perang pada dia. Jika ada yang berkata, saya telah memusuhi si fulan dan saya tidak tahu bahawa dia seorang wali. Katalah kita buat alasan, saya musuhi dia sebab nampak kat luaran dia tu, dia bukan wali, saya tak tahu. Kalau saya tahu dia wali, saya tak akan memusuhi dia. Okey, kita buat alasan macam tu. Okey, apa jawab dia? Maka kami jawab, sama ada dia seorang wali atau dia bukan wali, mengapa anda perlu memusuhinya? Itu jawapannya. Jadi kesimpulannya macam ni. Daripada pelajaran yang kita belajar malam ni, untuk menyucikan jiwa kita, iaitu yang pertama, bila kita jumpa dengan orang Islam, kita kena anggap dia ini adalah wali Allah. Melainkan kalau dia dah buat maksiat apa semua depan kita itu kita kena tegur lah. Tapi setiap orang yang kita jumpa, kita anggap mereka ini adalah wali Allah. Kenapa? Kalau mereka bukan wali Allah, tak ada masalah. Kita tak ada tanggung masalah apa. Kerana kita tersalah anggap, kita husnuzan, sangka baik pada orang, itu tidak menjadi masalah bagi diri kita. Memang kita disuruh pun sangka baik ke orang. Tetapi kalau kita jumpa orang tadi dan kita anggap dia adalah bukan wali Allah, kita sangka buruk kat dia, kita musuhi dia, tiba-tiba dia itu adalah wali Allah. Pada waktu itu akan dapat musibah pada diri kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala isytihar perang. Musibah di dunia tak apa lagi tuan-tuan semua. Musibahnya di akhirat. Jadi, apa kaitan pelajaran kita yang keempat ni dengan penyucian jiwa? Kaitannya ialah kena bersangka baik dengan semua orang dan menganggap orang adalah orang yang selamat daripada api neraka, tetapi kita belum tentu selamat. Menganggap orang adalah wali-wali Allah, tapi kita bukan wali Allah. Itulah maksudnya sangka baik dengan orang. Okey, insya-Allah. Pelajaran kelima, golongan yang mendalami pengertian tiada Tuhan selain Allah. Baik. Esok insya-Allah kita sambung ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah. Macam mana ahli la ilaha illallah dan macam mana orang yang menyebut la ilaha illallah saja.
Dia ada orang yang sebut la ilaha illallah saja, dan dia ada orang ahli la ilaha illallah. Kita nak tahu macam mana itu ahli la ilaha illallah. Kita nak jadi ahli la ilaha illallah. Jadi insya-Allah ahli la ilaha illallah tu macam mana? Yang sebut la ilaha illallah tu ramai. Kan? Hari-hari kita dengar orang sebut la ilaha illallah. Dalam sembahyang sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita nak jadi ahli la ilaha illallah. Di bawah tajuk golongan yang mendalami pengertian tiada Tuhan selain Allah, ini la ilaha illallah. InsyaAllah kita sambung malam besok. Cuma saya tengok sikit kalau ada soalan. Kadang-kadang tuan-tuan semua, soalan yang tuan-tuan tulis ni tak naik di sini. Sebab tu saya tak jawab tu. Macam contoh soalan Abang Man ni, Abang Rosman ni. Apa tak tahu soalan semalam, saya tak perasan. Jadi kalau boleh tulis balik, insyaAllah. Abang Man, Wan Rosman Cik Wan ni. Soalan tu tak naik kot. Tak perasan saya. Okay, kalau soalan yang ada naik ni, biasanya saya jawab lah. Kalau tak jawab pun saya akan respon. Okey, baik. Soalan. Okey. Okey. Tuan Haji Halim, apa peranan wali di muka bumi ini? Adakah sebagai pendakwah? Okey. Wali ini kadang-kadang dia juga pendakwah, iaitu ulama. Dan kadang-kadang dia bukan ulama. Sebab syarat wali tidak semestinya ulama. Okey, tetapi kata Imam Nawawi, kebanyakan wali itu di kalangan ulama. Kebanyakan wali itu di kalangan ulama. Baik, boleh jadi juga dia bukan ulama, tetapi dia beramal, dia beriman dan bertakwa. Contoh kan dua syarat tadi yang disebut dalam Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua syarat tadi. Orang yang beriman dan bertakwa. Apa makna takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Jadi tidak semestinya dia itu orang ulama besar, tapi kalau dia buat dua ini, insya-Allah dia boleh jadi wali. InsyaAllah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di dalam sejarah ada wali-wali di kalangan ulama. Ada wali-wali yang bukan di kalangan ulama. Tetapi mereka ni di kalangan orang yang banyak beramal. Banyak beramal. Okay? Yang penting sekali, hati, iaitu iman, betul. Yang kedua, amal soleh. Tak buat maksiat, buat amal yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu nak jadi wali tu, walaupun kita kata tak ada alim sangat pun, sekurang-kurangnya ilmu fardu ain tu kena lepas lah. Kan? Nak semayang macam mana bagi sah, nak puasa macam mana bagi sah. Kan? Kalau nak berniaga macam mana tak bagi terlibat dengan hal haram, tak bagi terlibat dengan riba dan sebagainya. Sebab kalau benda itu benda haram masuk dalam badan, memang tak boleh nak jadi wali lah. Sebab apa benda? Sebab dia dah tak dipanggil bertakwa. Okey, itu insya-Allah. Baik. Okey, Abah Hisham, wali ada syafaat tak? Ya, wali ada syafaat. Di akhirat nanti antara orang yang boleh bagi syafaat kepada kita ialah nabi, para malaikat. Malaikat mana yang bagi syafaat? Sekurang-kurangnya malaikat ni, Raqib Atid yang duduk sebelah kanan kiri kita. Bila kita mati besok-besok, dia akan bagi syafaat kat kita. Dia kata, ya Allah, dia ni tuan aku ni, ya Allah, masa dunia ni, ya Allah, dia rajin bersedekah, ya Allah. Tapi dia adalah buat maksiat. Tapi dengan sedekah dia tu aku suka, ya Allah. Ya Allah, aku nak bagi syafaat kat dia. Boleh bagi syafaat. Wali pun boleh bagi syafaat. Kalau ulama boleh bagi syafaat sebanyak kepada anak murid dia, sebanyak bintang di langit. Itu disebut di dalam hadis. Ulama boleh bagi syafaat kepada anak murid dia sebanyak bintang di langit. Bintang tu banyak di langit. Jadi di akhirat besok-besok, katalah ulama ni, dia tengok anak murid dia ni kena masuk neraka. Jadi kita kan kenal dia dulu di dunia, mengajikan dia. Dia kata, ya Allah, ni syafaat yang kau beri kepada aku nak guna untuk anak murid aku ni. Dia boleh bawa keluar daripada neraka anak murid dia sebanyak bintang di langit.
tu ya Allah banyak sebab tu kita kena mendampingi para ulama, biar ulama kan, biar orang-orang soleh ni kenal kita. Dia kenal di dunia, insya-Allah di akhirat pun dia kenal. Dia tengok ni aku kenal ni. Tengok-tengok masuk neraka kan, ada dosa ke apa, tak lepas, tak selesai lagi. Jadi orang yang macam ni, ulama ini, wali ni boleh tolong. Tetapi janganlah kita buat sebagai alasan pula nak buat dosa. Taklah kan. Sedap buat dosa? Tak apa, aku kenal ramai wali-wali. Esok-esok nanti dia tolong aku bawa keluar daripada neraka. Ya, itu tak boleh lah. Tapi memang ada syafaat. Jadi tuan-tuan semua, sebab itu kita kena berkawan dengan ulama, berkawan dengan orang soleh, bersahabat, berguru dengan alim ulama, berguru dengan orang yang soleh. Sebab mereka ni boleh bagi syafaat kepada kita. Okey? Seterusnya, Syahir Samad. Bolehkah kita baca tadabbur ayat Quran tanpa guru? Tuan-tuan semua, apa saja ilmu agama tak boleh tanpa guru. Mesti kena berguru. Mesti kena berguru. Tetapi bukan kata semua ayat Quran tu kena berguru dah. Ada ayat-ayat yang perlu kepada penafsiran yang mendalam apa semua tu, itu kena guru lah. Kalau setakat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita pun tadabbur dan memahami dalam hidup kita banyak rahmat Allah dan sebagainya, itu tak ada masalah. Kan? Tapi benda-benda dalam Quran yang payah-payah yang perlu kepada bimbingan guru, mesti kena berguru. Karamah tu apa ya Ustaz? Karamah ni perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-wali. Itu dia panggil karamah. Kalau Nabi, dia panggil mukjizat. Tapi untuk wali, dia panggil karamah. Contohnya Siti Maryam tadi. Dia duduk dalam bilik terkunci. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk, tengok ada makanan depan dia. Siapa boleh hantar makanan? Sebab bilik kunci. Itu karamah. Itu dihantar daripada alam gaib, hantar kepada Maryam. Maryam bukan Nabi. Sebab Nabi tak ada perempuan. Nabi semua lelaki. Maryam tu siapa? Wali. Jadi wali tu boleh dapat karamah. Benda-benda yang pelik-pelik lah. Kan? Okay. Ulama-ulama kita pun ada benda pelik-pelik tuan-tuan semua. Kita jumpa. Bolehkah status wali ditarik balik? Ya, boleh. Wali ni tuan-tuan semua tak semestinya dia jadi wali dan berterusan sampai meninggal. Sebab contoh Barsisa. Pernah dengar cerita Barsisa? Barsisa tu wali Allah. Tetapi dia disesatkan oleh syaitan. Tuan-tuan banyak tengok balik cerita Barsisa yang telah disesatkan oleh syaitan. Bagaimana dia asalnya wali Allah, tapi akhirnya syaitan sesatkan dia dan mati dalam keadaan kufur. Wali Songo tu memang betul-betul wali ke Ustaz? Yalah, wali Songo tu maksud 9. Dalam bahasa Jawa, Songo 9. Itu wali lah. Dengan perkara-perkara luar biasa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Dan juga kerja mereka berdakwah, mengajak orang mengislamkan tanah Jawa. Dan akhirnya digelarkan mereka sebagai wali Allah. Sebab apa? Sebab masyarakat yang masih hidup tu menyaksikan sendiri benda-benda yang luar biasa berlaku kepada mereka. Lagi pula mereka orang soleh. Cuma kita dengar cerita-cerita yang kadang-kadang cerita-cerita tahyul khurafat tentang mereka. Kadang-kadang tokok tambah orang saja. Sebenarnya mereka ni adalah pendakwah ulama. Dan berlaku kepada mereka benda-benda yang luar biasa. Sebagai menandakan mereka itu adalah wali Allah. Betul ke wali ni silih berganti, kalau wafat diganti dengan wali lain? Itu adalah dalam istilah ilmu tasawuf, dia panggil wali abdal. Abdal tu maknanya badal. Badal tu bahasa Arab makna ganti. Kalau meninggal dia ni, diganti dengan yang lain. Itu payahlah banyak lagi perbahasan dia. Tapi ada dalam istilah ilmu tasawuf, pangkat-pangkat wali. Di alam kewalian dia orang tu. Kan? Ustaz, kalau seorang itu tak istiqamah atau mati, dia bukan wali ya? Tak adalah kata automatik. Cuma antara syarat utama nak jadi wali itu adalah dia kena istiqamah. Tapi bukan bermakna kalau dia tak istiqamah tu dia tak boleh jadi wali. Kan?
Cuma syarat, orang kata syarat. Okay? Gitu. Kadang-kadang boleh jadi juga dia semayang, kadang-kadang bukan semayang fardu. Kalau tak semayang fardu ini tak masuk buku. Mungkin semayang sunat kadang-kadang ini buat, besok terlupa tak buat dan sebagainya. Jadi yang macam ni kalau mengikut undang-undang dia lah, tak boleh jadi wali lah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak pilih je, boleh je kan. Syaratnya tak boleh jadilah. Wali ni berapa tingkatan? Contoh wali kutub dan sebagainya. Wali. Itu istilah dalam ilmu tasawuf. Panjang malam ni. Bab wali ni ramai minat. Okey. Wali itu istilah wali kutub, wali abdal, wali akhyar, wali umudul arba'ah. Itu istilah pangkat-pangkat dalam ilmu kewalian. Jadi dia ni susah juga nak dibincangkan tuan-tuan semua. Cuma di dalam kalangan orang kata alam kewalian lah, macam gitulah mudahnya. Dia ada satu pangkat-pangkat. Kalau kita nabi ada nabi ulul azmi, ada nabi lagi rasul. Bila wali dia ada pangkat-pangkat yang diberikan oleh ulama-ulama tasawuf. Pangkat wali kutub, wali abdal, bukan wali bedal tuan-tuan semua, wali abdal. Okey. Jadi dia perbincangan itu panjang lebar sikit tuan-tuan semua. Dia dah masuk dalam ilmu tasawuf yang dalam-dalam. Itu mungkin kita boleh bincang sesi yang lain lah. Untuk kuliah umum ni kita faham bahawasanya ada di kalangan manusia ni yang dilantik yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali, tetapi tidak menjadi syarat mereka sendiri tahu mereka adalah wali. Mungkin mereka sendiri pun tak tahu dia tu wali. Kan disebutkan tadi. Okay. Boleh tak saya nak jadi wali? Boleh, insya-Allah. Okey. Kita muslimat. Okey, banyak soalan okey, insya-Allah soalan banyak ni mungkin saya tulis, saya jawab malam besok lah, pasal dah lewat ni tuan-tuan semua. Sebab janjinya setengah jam saja. Jadi saya tengok balik soalan yang kat bawah tu, saya cuba jawab malam besok insya-Allah. Saya tulis balik dan saya cuba jawab malam besok. Cuma yang terakhir tu, macam mana soalan tu Kak Syamsiah tu, macam mana kita perempuan nak mendampingi ulama? Kalau perempuan, cara mendampingi ulama dengan perempuan, dia mengikut cara yang sesuai lah. Bukan kata kita duduk rapat dengan dia, kita pergi ke majlis dia, kan? Kita dengar tazkirah dia, kita amalkan apa yang disuruh oleh dia. Tidak semestinya kita mendampingi ulama ni kita duduk dekat dengan dia, tak semestinya. Berapa ramai orang yang dekat dengan wali tetapi dia tidak mendapat manfaat daripada wali. Dan berapa ramai orang yang duduk jauh daripada wali tetapi dia mendapat manfaat daripada wali. Sebab itu kadang-kadang dia isu cinta. Dia bukan isu duduk dekat. Sebab ada ramai orang yang duduk dekat dengan wali-wali, duduk bersahabat dengan ulama, tetapi dia tak ambil manfaat apa. Sebab apa? Sebab mungkin isu cinta tu tak ada dalam dia. Mungkin ada orang yang mungkin duduk sekejap je dengan ulama dan sebagainya, tapi cinta dia tu ada. Jadi dia boleh dikira sebagai berdamping. Yang pentingnya ialah cinta, itu yang penting. Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya ada satu lagi kuliah tertutup pukul 10 ni. Jadi setakat dulu, insya-Allah saya cuba tulis soalan yang bawah-bawah ni. Kemudian saya jawab malam besok insya-Allah. Sekian, sambung malam besok insya-Allah. Pukul 9:30 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.